Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Masa menunjukkan 10.36 pagi, 22 April 2020, hari Rabu. So, sekarang ni adalah kelas sains tingkatan 5 dan kita berada dalam topik yang kelima, iaitu motion. Dan pada pembelajaran yang lalu kita belajar tentang vehicles with engine, di mana kamu kena tahu pasal 4-stroke petrol engine, 4-stroke diesel engine, 2-stroke petrol engine, dan kamu kena tahu juga dia punya perbezaan dan persamaan antara semua tu. So kita dah settle kat situ. Basikal pun termasuk. Okay. Dan saya harap kamu dah faham lah part yang itu. Okay, ada kata yang tak jumpa video tu tak apa. Kita rujuk kepada buku teks. Kalau buku teks tu kata macam tu, ikut je buku teks. Okay. Alhamdulillah kamu faham kan? Okay, sekarang ni kita masuk ke topik, subtopik yang seterusnya. Iaitu speed, velocity and acceleration. Bagi saya bahagian ni mudah, tapi kita ada sepatutnya kena buat eksperimen yang berkaitan dengan speed, velocity dan acceleration, dan bahagian itu yang sukar diterangkan secara maya, macam tu. Tapi saya dah cari beberapa video dan saya harap berdasarkan video tu kita boleh faham. Okay. So kita belajar dulu. Yang pertama ialah speed. Speed ni dalam bahasa Melayunya adalah laju. Okay, the speed of a moving body is a distance it travels in unit time. Maksudnya dalam bahasa beberapa ketika tu, berapa jauh sesuatu barang tu bergerak. Okay, so the unit used are cm per second or kilometer per hour. So formula dia adalah speed equal distance travel over time taken. So atas adalah jarak, bawah adalah masa. So don't worry about the formula, because kalau dia tanya soalan berkaitan pengiraan sains, kalau 1511 SPM memang akan bagi formula ini. Dia bagi. Dia, kalau maths kena hafal kan? Tak tahulah kena hafal kan formula tak. Tapi kalau sains dia bagi dekat soalan tu. Contohnya dia tanya, apakah kelajuan bagi ni kalau jarak sekian dan masa sekian? Macam tu. Dia bagi, maksud bagi formula tu kat bawah dia. So kalau kau tak reti jawab juga, saya pun tak reti nak. Saya pun tak faham jugalah. Sebab senang angat-angat. Okay. So contohnya, contohnya macam ni, cek example ni, soalan dia tanya, lepas tu dia bagi formula kat bawah ni. Maksudnya dia suruh kau pakai formula tu. Okay. So contohnya, a car travels a distance of 240 km in 3 hours. What is the average speed of the car? So speed dia kamu just bahagikan distance over time taken. So 240 km over 3 hours. So dapat 80 km per hour. Senangnya. Senang sangat sains ni. Okay, kamu tengok ni. Kalaulah dia bagi speed dengan time, boleh tak kamu cari distance? Dia bagi speed dengan time. So macam mana nak cari distance pula? Very good. Kita bawa lah time taken ni naik atas kan? Lepas tu kita kalikan. So dia macam matematik kan? Okay. So bagi saya tak ada masalah sini. Okay, velocity pula. Velocity adalah hal laju. Dia sama je macam speed.
Tapi beza dia adalah velocity ada direction. Okay. Itu je, sama je. Formula dia sama juga. Distance over time taken. Cuma velocity ada direction. Form 5 dah belajar vector belum? Vector. Kamu belajar vector kan? Vector dia ada magnitude dengan direction kan? So, velocity ni adalah sejenis vector. Tapi speed bukan. Contohnya kalau saya lukis gambar. Ni. Sekejap Contohnya kalau saya lukis gambar. Okey. Contohnya ni adalah perjalanan daripada A ke B. Macam tu. Kalau speed adalah sepanjang ni jarak dia. So dia akan lalu ni, itu adalah dia punya jarak. Tapi kalau velocity, dia punya sesaran dia adalah macam ni. Dia straight. Dia macam the shortest distance tu. Okay. So itu je beza dia. Tapi dalam science, dia tak tanya macam tu. Dia just tanya soalan je. What is the velocity? So just bahagikan distance bahagi dengan time. Itu je. So macam kat sini, a student run 200 meter race in 30 seconds. What is his average velocity? So 200 divided by 30 dapat 6.7 meter per second. Okay. So sama je macam speed. So tak ada masalah. Okay. Tapi kalau untuk SI unit bagi velocity, SI unit adalah yang semua satu dunia pakai adalah meter per second. Kalau speed, dia ada banyak kan? Dia ada centimeter per second, kilometer per hour. Tapi kalau SI unit for velocity adalah meter per second. Tapi ini pun tak ada masalah. Kamu ambil je unit yang dia bagi. Tak pun dalam sains pun tak ada masalah pasal unit. Dia pentingkan nombor ni je. Senang sangat kan? Mesti A+ lah. InsyaAllah. Okay, seterusnya acceleration. Acceleration adalah pecutan. So dalam satu saat tu, dia halaju dia meningkat ke ataupun halaju dia berkurang. Itu sahaja. So the acceleration of a moving body is a change of velocity per unit time. So tadi kita belajar yang ini adalah kadar perubahan jarak. Yang ni pula kadar perubahan halaju. So SI unit for acceleration adalah meter per second squared. Kenapa meter per second squared? Sebab kenapa meter per second squared? Sebab kalau velocity, okay, dia adalah distance unit dia meter kan, over time. So unit dia second. So dia meter per second. Okay. So kalaulah acceleration, okay, dia adalah velocity bahagi time. Okay, kita belajar tadi, kalau velocity unit dia meter per second kan? Meter per second. Dia punya unit dia. So, kalau meter per second, meter per second, so maksudnya meter per second square. Unit untuk acceleration. So, unit untuk acceleration adalah meter per second square. Yang ni okey Okey, senangnya. Okay. So, acceleration ni macam ni. Acceleration adalah change in velocity per time taken. Dengar betul So, final velocity minus
initial velocity over time taken. So, halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Okay. So, a car starts from rest and accelerate at 5 meter per second squared, per second 5 meter per second squared for 10 seconds. So dia dah bagi acceleration, dia nak cari final velocity. Okay. Kalau rest ni maksudnya macam mana velocity dia? Kalau rest ni dia duduk diam, kosong kan? Okay. Kalau from rest, maksudnya initial velocity dia kosong. Okay. Lepas tu kita just buat macam matematik biasa. Okay. Dia dah bagi acceleration A sama dengan meter per second square. Okay. Lepas tu dia dah bagi initial velocity sama dengan kosong tadi kan sebab the rest. Dia tidak bergerak. Final velocity kita nak cari. Okay, dia bagi time sama dengan berapa tadi dia bagi? Dia bagi time dia adalah 10 seconds. Okay, time dia 10 seconds. Okay. Okay, so kamu buat formula acceleration sama dengan final velocity tolak initial velocity, lepas tu perkan dengan ni ada bawah ni, perkan dengan 10 saat and time kan. Okay, so masuk je formula. A adalah 5, final tak tahu, ini adalah unknown, initial kosong. Okay, so over time dia adalah 10. Ini final adalah X kan, pandai Okay, so ni time 10. Okay, so kamu just gerakkan kan, pandai kan ni. Darabkan, okay, darabkan. Ni 10 dengan 5 ni, darabkan 50. So jawapan dia adalah 50 meter per second. Kalau velocity meter per second je kan, sama dengan final velocity. Okay, unit tak ada masalah Kalau kamu tak reti unit, kamu just tulis nombor je sebab takut salah unit, salah jawapan. Tapi sains dia tak kisah sangat tu, dia kisah nombor je. Okay, itu adalah acceleration. Okay, ada tak ada masalah. Ni part ni yang saya risau ni. Ticker tapes. Siapa pernah dengar ticker tapes? Belajar tak masa sains form 1 atau form 3? Ticker tapes ni saya ajar dia punya structure dulu. Nanti kita tengok video sama-sama Okay. So, kita start dengan elektrik, iaitu ada tenaga elektrik supply dekat sini. Okay, supaya nanti kita nak gerakkan ticker timer Ini kita panggil ticker timer. Okay, so kita akan ada carbon disc. Siapa pernah dengar kertas karbon? Kertas karbon ni kalau kita tulis atas dia, bawah dia terconteng sekali. Macam dalam check tu kan? Bukan, dalam receipt receipt. Dalam receipt tu. So kita tak tulis 2 kali. So kita tulis sekali, nanti bawah pun tertulis juga. So ini adalah yang kertas karbon tu. Okay. Lepas tu bawah kertas karbon ni ada nama dia ticker tape. Pita detik. Dalam bahasa Melayu pita detik. Tapi dalam bahasa Inggeris ticker tapes
So ticker tape ni akan berada di bawah carbon disc. Lepas tu kat sini ada vibration kat sini. Akan berlaku vibration supaya nanti paku dekat sini dia akan mengetuk carbon disc ni, kertas carbon ni. Dan bila ticker tape tu bergerak ke satu arah, contohnya dia bergerak ke bawah macam ni, vibrator ni digerak macam ni, dia gerak satu tempat je. So bila ticker tape tu bergerak, nanti terdapat titik-titik kesan titik-titik atas kertas tu. Okey, yang ni just gerak macam ni je. Lepas tu ticker tape tu kita tarik dia. Bila kita tarik dia tu, nanti ada kesan titik atas pita detik tu. Okey, so kita boleh tengok video sama-sama. Okey. So kita tengok dulu dia punya slide ya. Use of ticker tape timer. The apparatus. Power supply, ticker tape timer, trolley, meter rule, and ticker tape. The ticker tape timer has a circular piece of carbon paper. Insert the ticker tape from the left under the carbon paper. Pull the ticker tape to the right and tape it to the trolley. Switch on the ticker tape timer before pushing the trolley to the right. Dots are marked on the tape at varying distances. Analyze the spacing of dots to deduce how the trolley's speed change over time. Okey. Kalau okey tak apa. Okey, so faham tak pita detik ni dulu? Ticker tape ni. Ticker timer. So dia bergetar satu tempat, lepas tu dia tarik. Okey. So jarak dia tu, jarak dia tu. Okey. Kita kena belajar pasal jarak dia sebab dia masuk dalam praktikal. Okey. So kita pakai titik ni. Okey, dia akan ada titik-titik Maknanya dia ada warna hitam ataupun warna biru ataupun warna merah. Ikut jenis kertas karbon tu. Okey. Apa function dia? Okey. So, okey. Kita faham. Kalau kita bila ada getaran, dia paku tu tekan kertas karbon tu. Okey, bila paku tu tekan kertas karbon tu akan menyebabkan ada kesan dot atas pita detik. Bukan. Ini dia dakwat dia dakwat. Okey, dia memang pita detik tu dia adalah kertas yang mudah dikoyakkan Kita nak belajar pasal kelajuan. Okey. So dia bila kita tarik Okey. Arah dia ke sana. Okey. Okey, kalau kita tarik arah ke sana, saya nak tanya antara semua titik ni antara titik A dengan titik B. Okey. Mana yang merupakan titik yang pertama karbon tu impress kan? Oh, very good. Baguslah kamu ni. Okey, betul. Dekat B Sebab ini yang pertama, nanti dia akan titik kat sini, dia bergerak ke arah kanan So, arah tu penting. Bila kamu tahu arah, nanti kita akan tahu sama ada kita akan belajar dua term accelerate ataupun decelerate. Sama ada accelerate atau decelerate. So kalau kita tengok titik ni, nanti kita akan tahu
So, saya nak tanya lagi. Okey, kan ada titik-titik ni kan? Makin dekat titik antara satu sama lain, macam mana dengan kelajuan dia? Bila kita tarik, ada yang tarik perlahan, ada yang tarik laju. Kalau titik dia dekat, compare, okay, kita comparekan lah, kita comparekan pita detik antara dua ni. Okay, lagi satu ni macam jarak lagi. Okay, antara pita detik A yang ni atas, dengan pita detik B, mana yang kita tarik laju? Tak ada jawapan yang betul situ. Semua salah. Jawapan dia B. Kalau kamu tarik laju, nanti paku tu dia akan makin jarak. Dia punya impression dia. Bila kita tarik laju, nanti jarak antara dua titik tu makin jauh. Ini kalau kita tarik perlahan yang A ni. Bila tarik perlahan nanti dia macam bersambung-sambung. Bila kita sentap dia, tarik laju, dia makin jauh. Makin rapat, makin lambat. Betul. Makin rapat, makin lambat. Okey, dengar Okey. Sebab pita detik ni, kita boleh frekuensi dia sama. Bila cikgu buat macam tu. Okey. Yelah, sebab dia kan dia bergetarkan dia kan. Okey. Setiap detik ni, kita panggil setiap satu ni, jarak ni, saya beritahu istilah lagi Jarak ni. Okey, jarak ni. Okey. Jarak ni kita panggil 1 detik. Okey, sekejap saya tengok bahasa Inggeris dia apa. Tiks. Ya. Betul. Okey, sekejap. Okey, kamu kalau saya bagi istilah bahasa Melayu boleh tak? Saya rasa dia ni one tick lah. Okey. So, walaupun ini dekat, ini jauh, tapi kita panggil dia 1 detik juga. Okey. So, kalau kita punya pita detik, dengar pita detik. Pita detik kita adalah frekuensi dia 50 Hz. Apa maksud 50 Hz? Maksudnya dalam satu saat, paku tu dia mengetuk pita detik tu 50 kali. Maksudnya satu saat tu 50 kali dekat satu tempat. Dalam satu saat. Okey? Ya, betul. Dalam satu saat tu 50 ketuk tu. 50 detik tu. Dia ketuk. Bila kata satu saat tu 50 kali, maksudnya satu jarak ni, dia punya masa dia adalah 1/50 untuk satu ketuk. So, kalau 1/50 adalah 0.02 saat. Antara satu titik kepada satu titik lain, masa dia adalah 0.02 saat. Sangat laju. Okey? So, kamu kena ingat setiap satu detik 0.02 saat. Okey, macam mana kita nak kira detik? Okey.
Kita kira detik, jangan kira dot dia. Kamu kena kira the between the dots. So maksudnya sini adalah 1, ni adalah 2, ni adalah 3 dan ni adalah 4. Betul, makin rapat, makin lambat, makin jarak, makin laju. Betul. Okay. So sini ada 4 detik. Walaupun titik dia 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia ada 4 detik. Okay. So atas ni, kamu boleh nampak kan dekat skrin kamu. Boleh tak kamu kira berapa detik sekarang ni? Untuk pita detik A. Untuk 3 tips A. Berapa? Okay, very good. Ada 14 detik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kan? Okay. So, itu detik dia. Okay. So, bila kata makin jarak makin laju, so kita boleh tahu makin panjang pita detik. Kalau kita kata 10 detik kan, kita constantkanlah 10 detik. 10 ticks kan? 10 ticks. Okay? So 10 ticks tu, kita ambil 10 ticks, kita potong pita detik tu setiap 10 ticks. Maksudnya kalau makin panjang pita detik tu, okay, makin panjang pita detik tu. Okay, saya buat ke bawah sikit. Okay, for 10 ticks, maksudnya the faster the velocity. The higher lah, the higher the velocity. Okay, boleh? So maksudnya makin panjang antara satu detik ni, makin laju. Okay. So saya tadi tengok buku praktikal buku praktikal. Sekejap praktikal ni. Okay, ni ada buku praktikal. Okay. Okay. Ini adalah lukisan rajah untuk apparatus setup. Kita pernah keluar dalam SPM soalan 10 bahagian C. Kita nak buat kena merancang eksperimen untuk tentukan hal laju. So cara lukis dia senang sahaja. Troli dia tu kamu buat bentuk macam rectangle, bawah dia ada tayar 2. Ya, kenapa? Sabrina? Dia buat car. Okay. So 3 tip ni kena sambung dengan troli ni. Okay, lepas tu 3 timer ni kamu buatlah rupa dia macam mana, tapi kamu labelkan dia 3 timer. Macam tu je. Lepas tu sambung dengan power supply. Okay. Lepas tu, bila kita lepaskan, apa yang berlaku? Bila kita lepaskan troli ni? Kena lukis. Ya, troli ni akan meluncur ke bawah, betul tak? Dia akan meluncur ke bawah sebab graviti kan? Lepas tu, nanti terketip dia pun akan terikutlah sekali kan? Terketip ni akan bergerak lah, terketip ni. Dia prrrr dia tu. Okay? So nanti kalau troli ni laju, kalau troli ni laju, nanti jarak antara 2 detik, antara 2 titik ni, okay, 1 detik ni akan makin jauh lah.
Okay. So, sekejap kita tengok balik buku teks kita tengok buku ni. Okay. Okay, so kita kena belajar pattern dalam pita detik Kalau dia ini syarat. Okay. So, kat sini, okay, kita tengok ni dia ambil berapa detik ni? Dia ambil 5 ticks Dia ambil 5 ticks. Lepas tu dia potong setiap 5 ticks tu dia potong. Setiap 5 ticks tu dia potong. Okay. So semua ni 5 tick. Tapi jarak antara dua titik dia berlainan Boleh tak beritahu saya mana yang ni A yang belah kiri, B yang belah kanan. So jarak dia makin lama makin dekat ke makin lama makin jauh jarak dia? Okey, bila jarak dia makin jauh, maksudnya dia makin perlahan ke dia makin laju? Betul, dia makin laju. So bila dia naik atas, dia makin laju. Istilah dia kita panggil accelerate. Kalau dia bentuk macam ni, kita panggil dia accelerate. Accelerate tu maksudnya dia pecutan Okay. So kalau kamu nampak, kalau dia makin ke bawah, dia decelerate. So kamu tengok graf tu. Okay, graf. Okay. Lepas tu pita detik tu. Okay. Tapi dia mesti, dia punya tick dia kena sama. Kalau 5 tick, 5 tick. Kalau 10 tick, 10 tick. Okay. So kalau kamu tengok, dia makin jauh. Makin apa? Makin meningkat. Ini kita panggil acceleration. Tapi kalau dia makin ke bawah, makin pendek, dia adalah deceleration. So, acceleration makin laju. Deceleration dia dalam bahasa Melayu dia nyah pecutan Okay, deceleration. Tapi kalau dia sama, malar. Okay, so maksudnya velocity dia constant. Velocity dia constant. Dia tidak berubah velocity dia. Okay. Senanglah ajar kamu. Kamu ni cepat faham. Saya kagum. Alhamdulillah. Ingat dalam PSSPM, setiap 2 detik tu adalah 0.02. Okey. So sekarang ni saya nak ajar macam mana ni jap. Ni tunggu dulu jap. Saya tunjuk yang ini dulu. Saya control jap. Okey. Ini saya kata tadi tu. Kalaulah dia punya ticker tape dia sama sahaja untuk setiap 10 ticks Kamu nampak ada constant 10 ticks. Ada 10 detik. Okay, 10 ticks. So kalau dia sama je panjang dia adalah uniform speed ataupun hal laju dia seragam. Tapi kalaulah setiap 10 detik tu dia meningkat masa dia punya jarak dia meningkat. So dia accelerate. Okay. Tapi dia uniform accelerate kalau dia ada pattern. Makin naik. Camai je naik dia. Macamnya 2 kali naik kan. So itu adalah uniform acceleration. Okay, betul. Lepas tu kalaulah dia makin pendek tapi dalam keadaan yang pattern. So dia uniform deceleration ataupun negative acceleration. Okay. Tapi kalau dia berubah, ini kita ada yang accelerate, ada yang decelerate. Okay. So maksudnya mungkin bila tarik tu mula-mula laju. Lepas tu perlahan sebab penat kan. Okay.
Yeah. Okay. So kamu kena tengok direction Direction dengan jarak dia. Okay. Kejap saya buka. Okay. Itu kalau kita tengok titik-titik ni Ni saya tunjukkan 3 jenis sticker tips Okay, Imrani tanya, ticket tip ni memang kita je ke yang tarik? Tak. Sebenarnya eksperimen dia adalah kena pakai troli tadi tu. Ni. Macam ni. So, eksperimen dia adalah kalau kita condongkan papan ni, dia makin laju ke makin perlahan macam tu. Ataupun kalau kita letak macam beratkan troli ni. Kita buat kalau instead of satu troli dia ada 2 troli. So dia makin laju ke makin perlahan. Itu adalah initial nanti kita tak belajar lagi. Next topic. Kalau straight dia tak bergerak lah, kita yang kena tolak. Okay. Okay, so kita ada ada 3 jenis sticker tape. Okay. Sekejap saya nak buat pakai warna biru lah. Okay. Kita color dan okay. Sekejap Ni saya nak pastikan jarak dia sama je. Okay. Ini ada, okay. Boleh tak beritahu saya ada berapa detik sini? Okay, very good. Okay, betul. Okay. Nampak tak beza antara tiga-tiga tip ni? Okay, ada perbezaan Okay. So, clue dia tengok arah. Bila kita tengok arah, kita akan tahu mana titik yang pertama. Bila kita tahu mana titik yang pertama, kita boleh tahu sama ada dia accelerate atau decelerate. Alamak, silap. Yang untuk yang last kali Ini jarak yang spesifik. Sekejap Okay, betul kan? Okay. Tambah sikit. Okay, macam ni Sama kan? Okay. So, sekarang ni kita tengok arah dia dulu. Okay, saya kata tarik ke sana. Okay, bila tarik ke kanan, okay, so jarak ni sama kan? Betul tak? So, kita panggil dia apa tadi? Uniform velocity. Okay, kalau uniform velocity, maksud dia acceleration 0 Dia tak ada accelerate. Boleh speed, boleh velocity, tak apa. Dua-dua boleh. Asha. Okay, so acceleration dia 0. Okay, dia tak accelerate lah, dia uniform velocity. Okay, dengar untuk yang next. Dengar. Okay, sekarang ni untuk tip yang kedua pun arah dia ke sana. Arah dia ke kanan. Boleh tak beritahu saya, dia makin laju ke dia makin perlahan?
Ada dua jawapan ni. Kenapa ada dua jawapan? Okay. So cara dia adalah bila kita tahu arah, kamu kena tentukan dulu mana satu antara dua titik ni. Okay. Antara yang ni dengan ni, mana yang dulu? Yang kiri dulu ke yang kanan dulu? So yang ni dulu kan? Yang belah kanan ni dulu kan? Bila belah kanan dulu, so maksudnya dia jauh. Makin lama makin dekat. So dia apa? Dia makin lambat. So apa istilah dia? Ya, dia decelerate. Okay? Faham eh? Okay. So ada yang jawab lain tadi. Okay. Dengar. Okay. Sekarang saya jahat. Saya tukar arah. Saya tarik benda detik saya ke kiri. Saya jahat ni. Saya punya arah adalah ke kiri untuk yang titik ketiga. Dia decelerate sebab titik yang pertama adalah ini. Sorry. Titik yang pertama. So maksudnya kena tahu arah baru tahu accelerate ke decelerate. Faham tak? Okey. Tapi kalaulah arah dia sama, tadi saya jahat kan? Kalau arah dia ke kanan, okey, arah dia ke kanan. Okey. So titik yang pertama adalah yang belah kanan kan? Allah. Titik yang pertama adalah belah kanan. So dekat, jauh sikit, makin jauh. So dia adalah apa? Acceleration. Yeah? Yay! Very good. Okay. Sekarang saya nak ajar macam mana nak kira laju. Tadi cuma gambaran saja. Tadi just tahu, yang ni laju, ni perlahan. Okay, sekarang ni macam mana nak kira daripada jarak ni macam mana kelajuan 1 pita detik. Okay. Yelah, maksudnya untuk 1 saat je lah. Ataupun untuk satu the whole thing. Okay. So, are you ready, kids? Okay. So, cara dia kita kira. I am captain. Apa I captain? Allah Akbar. Okay, cara kira dia adalah dia ada macam-macam cara kan. Ada macam-macam cara. Okay, kita pakai warna merah pula. Tak buat warna merah. Okay. Ada macam-macam cara ya. Ikut soalan apa? Okay. Ulang balik. Setiap 1 detik ni berapa saat? 1 tick. Okay, very good. 0.02 second. So, kamu tahu saat dia. Okay, tapi saya bagi dia punya panjang ni. Contohnya panjang ni adalah 2 cm. Contohnya untuk yang the first tick. Okay, panjang ni 1 cm. So, saya tulis kat sini adalah mungkin kat bahagian A. Okay. Masa saat A ni, berapa velocity dia? So, cara dia adalah velocity at A equal 2 cm divide by 0.02 second. Macam tu cara dia. Okay. So, dapat berapa jawapan dia? 2 bahagi 0.02. Okay, so dapat
100 cm per second. So, maksudnya untuk 1 saat kelajuan dia boleh mencapai 100, jarak dia boleh mencapai 100 cm. So, jauh lah. 1 meter 1 saat. Cuba bayangkan 1 meter 1 saat. So, kira laju Okay. So, kamu dah kira velocity at A. Kalau nak kira acceleration pula, okay. Kalau nak kira acceleration pula, so maksudnya kamu kena tahu final dengan initial velocity, betul tak? So, biasanya initial adalah depan dan final adalah belakang kan? Okay. Okay. So, saya tulis kat sini ni sebagai B. Yang ni B Dan jarak dia adalah, dia makin jauh kan? Saya buat 2.4 cm. Okay? Saya buat 2.4 cm. So, cara nak kira accelerate adalah, kamu tahu satu detik ni, 1 tick ni 0.02. Sekarang ni how many detik? 1, 2, 3, 4, 5. So, total masa dia berapa? Kamu tahu 1 detik 0.02. Yeah, very good. Darab dengan 0.02. So, total time taken adalah 5 detik tadi tu kali dengan 0.02. Okay. So, sama dengan 0.1. Okay, 0.1 saat kan? Second. Lepas tu, kita belajar acceleration adalah final velocity tolak initial velocity. Lepas tu, bahagi dengan time kan? Betul? So, patutnya macam mana? 2.4 tolak 2 bahagi dengan berapa? Yeah, very good. Divided by 0.1. Okay. So, 0.4 divide by 0.1. So, dia punya acceleration dia adalah 4 cm per second square. Okay. Pergilah. Okay. So, macam tu saja. Tapi, saya rasa tak adalah pengubah soalan SPM tu sungguhnya nak menguji kamu tentang matematik. Tak. Dia nak tahu konsep dia. Dia lebih kepada yang tadi tu. Accelerate ke, decelerate ke. Lepas tu arah dia tu. Part yang tadi tu, kamu kena faham yang tadi tu lagi. Kalau kira-kira ni, saya rasa senang sebab dia dah bagi formula. Okay. Lepas tu mata bintang. Okay. Okay. Okay, tengok work example 1 ni. Tengok work example 1. Nampak tak work example 1? Okay, nampak Okay. The ticker tape graph shown below is obtained in an experiment using a moving trolley and ticker timer. Dia punya frekuensi 50 Hz. Calculate the average velocity of the trolley. So, kalau kamu nak calculate average velocity, dia beritahu dia ada 10 tick kan? Kanak-kanak, dia beritahu ada 10 ticks kan? Kalau 10 tick, satu strip ni 10 ticks, berapa masa dia? Ingat tak tadi? Kalau 5 tick, kita 5 kali 0.02 kan? Tapi kalau 10 tick, ya betul, 0.02 kali dengan 10. So, berapa masa untuk satu strip ni?
0.2 saat. Okay. So, kalau nak kira average velocity, kamu just tambah sahaja total ni 5.2, 5.0, 5.4, 5.6 bahagi dengan ada berapa strip ni? Ada 4 strip kan? So, 0.2 darab 4 lah. 0.8 lah kan? So, hasil tambah dia tu bahagi dengan 0.8. So, average dia adalah 21.2 bahagi 0.8. Tak nampak bawah tu sebab saya beli komputer. So, 21.2 bahagi 0.8. Average velocity 26.5. Itu sebab dia nak tanya average velocity. Average tu apa? Purata kan? So, puratanya tambah bagi semua. Okay, very good. Okay, sekarang ni dia nak suruh calculate average acceleration. Yang ni yang saya ajar tadi. Tapi yang saya ajar tadi adalah berdasarkan satu ticker tape. Tapi yang ni sama juga, cumanya dia ada 4 ticker tapes. Okay, so kamu kena kira ticker tape yang pertama punya velocity. Lepas tu ticker tape yang terakhir punya velocity. Lepas tu bahagi dengan total time. Okay, so kita ulang balik. Okay, saya minta maaf. Tadi saya ada kesalahan sedikit. Okay. Tadi saya kata bahagi dengan 5 detik kali dengan 0.02 kan? Betul tak? Okay. Sebenarnya bukan 5. Sebab kita dah kira ni satu benda. So, cara kira dia adalah, next adalah, cara dia kamu buat macam ni. 1, 2, 3, 4. So, cara dia adalah 4 kali. So, darab 4. So, dia bukan 0.1, dia adalah 0.08. Okay, sebab kita dah kira yang pertama ni. Okay, lepas tu, kalau bagi yang 0.08, jawapan dia lain lah. So, 0.4 bagi 0.08. Ini ada 5. 5. Okay. Kita tengok balik soalan tadi. So, kat sini ada 4 strip. Tapi kita kira. Sekejap saya copy ni. Sekejap Okay, dia ada 4 strip kan? So, cara kira dia adalah macam ni. Untuk total time lah. Okay. So, kira berapa kali lompat? 1, 2, 3. So, total time dia adalah 3 kali 0.02 kali 10. Kenapa kali 10? Kenapa ada kali 10 ni? Ya, sebab satu strip ni 10 tick. So, total time dia adalah 0.6. So, cara kira untuk acceleration untuk ni adalah final acceleration. Final, velocity final minus velocity initial. Lepas tu bahagi dengan total time kan. Okay. So, kena kira dulu velocity final dulu. Macam mana kira velocity final? 8. Sebab dia 8 ni sini. 8 bahagi dengan 0.2 kan? Betul tak? Kan tak? Kenapa 0.2? Kenapa 0.2? Bukan 0.02. Kenapa 0.2? Sebab ni 10 tick ni 10 tick.
Okay, satu tick tu 0.02. So, untuk satu strip ni, time taken dia 0.2. So, berapa jarak dia? Berapa dia punya velocity dia, sorry. 8 bahagi 0.2. Okay, so final velocity 40 cm per saat. Okay. Initial berapa initial? Siapa boleh kirakan? Ni 5 ni. Very good So 5 by 0.2 adalah 25 cm per second. Okay, cm per second. Okay. So acceleration pula adalah 40. Macam mana? Ajar saya. 40 macam mana cepat? Final minus initial. 40 tolak 25 bahagi 0.6. Kenapa 0.6? Sebab tadi tu. Dia lompat 3 kali. 1, 2, 3. Okay. Total time dia kan? Okay, so berapa? So 15 bahagi 0.6. So jawapan dia 25. So 25 cm unit dia per second square. Okay, macam tu. Macam ni Okay, boleh? Itu acceleration. Lepas tu dah habis dah. Oh, dah habis dah. Topik hari ni. Penat tak? Takut tak? Sekejap saya tengok buku praktikal kamu Ada tak latihan? Tak ada. Buku teks pun tak ada latihan tau. Sekejap saya tengok. Tak ada. Tak ada. Okay, nanti saya cari latihan yang berkaitan dengan ni. Tapi soalan dia just satu dua, tak adalah banyak sangat. Dia beberapa soalan je. Supaya kamu boleh kira. 3 tips boleh? Kat GC Tunggu kat GC. Okay. So, kita berhenti dekat situ. Next time nanti kita belajar tentang inertia. Inertia, momentum. Habis. Yeay. Hari ni ramai orang kan? Hari ni hampir semua. Kecuali ada 26 4 orang tak ada. 25 5 orang tak ada. Okay, bagus. Hari ni kehadiran. So, jumpa lagi untuk kelas akan datang. Dah dapat jadual baru kan? Dah dapat belum jadual baru? Okay, kita apa kelas kita? Bila? Jumaat pukul berapa? Okay. Oh, 8.30. First class lah. First class, okay. Boleh? So, masa tu puasa tau. Kau jangan nak lemah-lemah tak balas saya punya soalan. Okay? So, itu saja. Annyeonghaseyo. Bye. Assalamualaikum.